sains sosial daripada Semenanjung dan juga daripada Sabah Sarawak. Ya. Terima kasih Azwan. Soalan tu dia lebih merangkumi kepada organisasi ya. So setiap organisasi ni seperti dalam konteks kita ni PSSM yang telah berumur 40 akan genapnya nanti umur 45 tahun hadapan ya. Sekarang 44 tahun. Memang telah melalui pelbagai cabaran juga ya. Jadi kita ada pemilihan setiap 2 tahun. Jadi untuk jawatan kuasa kerja, jadi jawatan kuasa kerja yang ada sekarang ni akan bertugas daripada bulan Mac yang baru ni 2022 sehingga 2024. Now, keahlian kita merangkumi lebih kurang keahlian seumur hidup ada 539 orang. Kita ada juga ahli biasa 776, ahli kategori pelajar lebih kurang hampir 298. Dan jadi keseluruhannya sehingga sehingga April 26 2022 ni 1613 orang. Ya. Jadi kita memang memberi penekanan terutamanya kepada ahli-ahli yang life members ni. Kerana mereka memang keep in touch dan kepakaran yang mereka ada sama ada dalam bidang akademik ataupun ramai yang bergiat dalam bidang masyarakat sivil dalam persatuan-persatuan masing-masing tu, ramai pula yang ada dalam bahagian pembuatan keputusan ya, sama ada di agensi kerajaan dan sebagainya. Jadi mereka ini mempunyai kepakaran serta kemahuan untuk menyumbang kepada persatuan, dan inilah yang menjadi kekuatan kepada persatuan ya. Pakar-pakar kajian Malaysia sebenarnya kalau kita ambil daripada tahun daripada permulaannya tu dah ada 4 generasi. Contohnya generasi pertama tu mungkin Syed Hussein Ali. Generasi yang kedua ni contoh saja, ramai lagi ya. Generasi kedua Prof Rahman, Prof Halim Ali, Prof Zainal Kling dan arwah Prof Ishak Syari. Generasi yang ketiga Prof Jomo, Prof Syamsul, Dr Ikmal, Prof Wan Zawawi, Prof Hazim, arwah Prof Rahimah. Dan kalau nak ikut tu saya dan Prof Siti ni dalam generasi keempat dah lah. Okey, so saya dan Prof Chin, Prof Sanjid, ini kita anggap sebagai generasi keempat dalam perkembangan ilmu sains sosial di Malaysia ni ya. Jadi inilah yang boleh dimanfaatkan oleh ahli-ahli yang muda, kerana kita sangguplah kalau dimintanya tu kadang kita tak tahu kalau orang tak beritahu. Okey, tapi umumnya kita sanggup memberi apa-apa ilmu yang kita ada tu kepada generasi untuk yang meneruskan generasi pekajian sains sosial ni untuk di masa depan. Jadi mungkin yang tu kita akan teruskan ya. Dan dari segi mungkin Prof Siti dari segi network boleh kita kembang ya. Mungkin dalam advokasi ya, kita kata apa yang kita sumbangkan, apa impak PSSM kepada masyarakat dari segi melihat perkembangan semasa dan juga sebagai input ya, kepada proses-proses penting di dalam dan luar negara. PSSM sudah setakat ini dirujuk banyak kali juga ya, sebelum kita mengadakan perubahan kepada dasar dan juga sebelum kita mengadakan
pelan-pelan tindakan beberapa kali juga, ya. PSSM dijemput untuk terlibat secara langsung. Jadi pada saya ini adalah satu pengiktirafan, Prof, kepada sumbangan pakar-pakar dalam sains sosial, dan kita juga telah melibatkan, ya, bukan saja pakar-pakar tetapi juga kita kata emerging scholar study, khususnya bila kita dijemput untuk terlibat dalam program-program yang kita kata melibatkan kerja lapangan, macam projek yang diketuai oleh Prof Rashila sendiri dalam projek dengan APPGM, SDG. Kita melibatkan ramai penyelidik-penyelidik muda sains sosial daripada Semenanjung dan juga daripada Sabah Sarawak, ya. Dan saya rasa mereka happy lah, ya, dapat terlibat sama, dapat berinteraksi dengan YB, dengan mereka yang terlibat dalam program-program keusahawanan sosial, kita kata pada hari ini, program-program yang berupa pembinaan keupayaan, ya. So itu satu. Kemudian yang kedua, setiap tahun, bila kerajaan mengumumkan bajet, PSSM juga turut terlibat mewakili NGOs, ya, sebagai kita panggil apa? Memberi sumbangan kepada sasaran ataupun tepat untuk bajet tersebut. Bajet consultation. Ya, bajet consultation. Bajet consultation. Yes. Jadi kita memang menghantar wakil, ya. Kadang-kadang kita hantar seorang, kadang-kadang kita hantar 2 orang untuk sama mendengar dan juga melihat apakah kita boleh beri input, ya, untuk rakyat Malaysia. Kemudian kita juga menjalin kerjasama ini dah lama, ya, more than almost 10 20 years dengan UNESCO, ya. Hubungan yang baik itu telah kita manfaatkan untuk, satu, kita buat research collaboration, dan UNESCO juga committed dengan program-program kita, dan pada saya ini adalah satu win-win situation lah, ya. Selain daripada kita dapat network di peringkat antarabangsa, kita juga dapat menggunakan peluang yang diberikan itu untuk melatih, ya, ahli PSSM untuk terlibat dalam projek-projek di peringkat antarabangsa, dan juga menjadi, kita kata, sebahagian daripada pakar rujuk, ya, yang dikenal bukan saja dalam luar negara. Dan apa yang penting pada saya bila kita terlibat dengan program-program advokasi awam seperti ini, kita dapat memastikan PSSM terus relevan dan terus dapat menyesuaikan dengan pembangunan ilmu sains sosial sejagat, dan memberi, kita kata, lonjakan untuk terus memberi sumbangan dan juga memberi, kita kata, input baru, ya, kepada bagaimana kita nak mengembangkan core business PSSM tadi, sama ada dalam bidang pendidikan ataupun dalam bidang advokasi awam. Dan satu lagi yang kita juga from time to time kita buat ialah kita mengeluarkan public statement, dalam isu-isu semasa. PSM selalunya mengambil pendirian yang neutral, dan kita memberi pandangan kita berdasarkan, kita kata, speaking the truth, and bagaimana kita dapat membuka minda masyarakat bagi melihat sesuatu isu itu dengan pemikiran yang terbuka, dengan kritikal, tapi pada masa yang sama memberi saranan-saranan, cadangan-cadangan yang dapat menambah baik beberapa perkara asas, ya, dalam isu semasa lah.
dan kita harap kita dapat buat lebih banyak dan lebih baik ya pada tahun-tahun akan datang dengan Exco baru PSSM. InsyaAllah, dan saya nak tambah sedikit kat situ. Jaringan kita ni bukan sahaja dalam negara ya, tetapi juga di luar negara, sebagaimana Prof Siti kata tadi dengan UNESCO. Tetapi dalam keahlian kita sendiri tu, walaupun kita kita tak ada secara formal, melalui series persidangan MSc tu, kita dah ada pengikut. Maksudnya di sini Malaysianis. Malaysianis ni dia ada di mana-mana ya, orang yang mengkaji tentang Malaysia. Jadi kita ada contohnya daripada Germany, Profesor Claudia Derisch, daripada Jepun, Profesor Mako Yoshimura, daripada US kita ada Profesor Meredith Weiss. Ini semua Malaysianis. Jadi kepakaran mereka ni juga kita boleh dimanfaatkan oleh semua. Kita ada Pak Hans. Dan jangan lupa kita ada Pak Hans Data Evers, Profesor Hans. Kita ramai ada lagi. Prof Kessler daripada Australia. Yes, daripada Indonesia memang ramai juga. Jadi ini boleh dimanfaatkan oleh terutamanya the emerging scholars ni lah, the young scholars, emerging scholars, kerana memang ada satu kelompok scholars yang amat peka tentang perkembangan kajian Malaysia dalam konteks Southeast Asia dan juga dalam konteks antarabangsa. Jadi I think itu kita perlu tekankan juga tentang kita punya hubungan luar ni. Lagi satu sebelum kita pergi ke soalan lain, PSSM juga merupakan wakil tunggal Malaysia ya dalam the association, the Asian Association of Social Science Research Council, ASREC ya, yang pusat di Canberra, Australia, dan kita juga terlibat ya dalam ASREC conference setiap 2 tahun ya, di mana sebagai wakil tunggal yang mewakili sains sosial Malaysia, ASREC sebagai ahli tetap telah mengikuti ya perkembangan sains sosial di Asia dan bagaimana kita dapat terlibat dalam pelbagai program yang ASREC anjurkan, dan semua ni ada dalam website, dalam Facebook kita ya, untuk ahli-ahli dan bukan ahli untuk baca dan juga mungkin pada masa depan nak ikut terlibat dengan aktiviti-aktiviti ASREC ini, sebab kita saya rasa kita banyak belajar jugalah Prof daripada COVID-19 ini bila program sudah mula dibuat secara hybrid ya, tak dapat pergi terus ke sana, ke mana yang dibuat conference tu kita boleh ikut secara online ya. Di situ kita rasa kita perlu merebutlah peluang baru untuk terlibat dalam aktiviti antarabangsa ini, khususnya bila ahli-ahli berminat ya dengan program-program yang akan diadakan dari semasa ke semasa. Okay Prof, terima kasih dengan jawapan dan juga respon soalan yang ketiga tadi. Soalan yang terakhir, dalam PSSM tampaknya perubahan yang berlaku menyaksikan kepimpinan tertinggi PSSM adalah dinamik dari segi keseimbangan gender. Bolehkah Prof Rash dan juga Prof Siti memberikan komen dari soal kesaksamaan gender dalam pimpinan dan juga ahli PSSM dan juga dalam kalangan para saintis sosial secara umum? Juga melangkah ke hadapan, apakah perancangan yang boleh diambil PSSM berdasarkan pengalaman sebelum ini untuk mengatur gerak langkah baru yang sesuai dengan matlamat persatuan dengan mengambil kira sejarah dan tradisi serta keadaan semasa? Silakan Prof. Okey, terima kasih Saudara Azwan. Soalan tentang kesaksamaan gender. Kalau kita tengok dari segi pucuk pimpinan
dalam PSSM memang kita telah sebagaimana yang diketahui ya, Prof Siti adalah presiden yang ke-9 dan saya yang ke-8. Kesaksamaan gender itu menunjukkan bahawa dalam pucuk pimpinan PSSM ini dia ambil kira dari segi kepakaran yang ada dan juga peluang yang diberikan kepada semua untuk menerajui sesuatu persatuan ya. Kesaksamaan gender ini adalah sebenarnya selaras dengan matlamat pembangunan mapan yang kelima, SDG yang kelima dalam agenda global 2030. Negara kita telah menangani menandatangani agreement itu pada tahun 2017, tetapi tentang perubahan ataupun peka gender di negara kita ni memang dah bermula sejak 1970-an lagi. Kalau nak ambil lagi ke belakangnya tu 1960-an itu dengan wujudnya Majlis Pertubuhan Wanita Malaysia ya, iaitu NCWO tu sebenarnya dah bermula. Jadi bagi saya memang dari segi organisasi di dalam persatuan kita memberi peluang kepada semua wanita dan lelaki untuk mencapai prestasi masing-masing ke peringkat yang paling tinggi sekali. Ya, jadi dalam succession plan dan sebagainya kita cuba dalam persatuan tu bukan saja dari segi gender tetapi dari juga kumpulan-kumpulan etnik berbeza, semua ni kita beri peluang sebaik mungkin lah dalam persatuan. Dan tentang kesaksamaan gender bagi saya dalam persatuan tu dia bermula daripada Prof Rahman lagi. Betul. Ya, daripada tahun 2010 lebih kurang. Jadi kalau kita nak ambil dari konteks sedemikian lah. Ya, jadi tak ada sepeluang tu sentiasa diberikan. Kita saya ingat we are not only gender blind lah. Semua we are not gender blind. Kepimpinan PSSM ni kita tahu keahlian kita ni pelbagai ya, peringkat umur, gender, etnik kan, kita selalu cuba untuk mengetengahkan kepakaran, bakat ya. Sebab tu kita ada what we call plan kerja ya. Dan yang terbaru bila saya mengambil alih daripada Prof Raj, kita ada plan kerja yang kita panggil plan strategik 2022-2024. So apa yang kita akan buat ialah untuk satunya macam saya kata tadi, kita meneruskan tradisi, dan ke depan kita akan mengukuhkan dan menambah baik flagship program kita lah ya. Dan saya secara khusus sangat fokus kepada mungkin lepas ni kita nak buat kita punya platform media sosial kita tu lebih informatif ya. Kalau saya tak ada pun, setiausaha kita tak ada ahli dan juga potential members ya, boleh pergi ke Facebook, kita ada website kita dan boleh dapat pelbagai maklumat yang penting dan juga what we plan to do daripada kita punya media social platform ini. Dan sebolehnya kita interaktif lah ya, sebab orang sekarang dia lebih suka kepada online ini ya, berbanding datang mesyuarat. That's why kita mungkin akan meneruskan pelbagai program kita melalui hybrid mode jugalah ya, separuh online, separuh datang bersemuka. Dan ke depan kita mengharapkan juga kita punya core business ini, pendidikan dan advokasi ini menjadi lebih kita kata terserlah, dan kita dapat menarik lebih banyak potential members daripada muka-muka barulah ya. Dan saya juga I must say Prof Rashila, Prof Rahman, Prof Hazim dan juga presiden-presiden sebelum ini macam Prof Jomo kan,
dia ni sangat senang kita minta datang sebagai kita kata panel, sebagai kita punya keynote speakers dan kita harap tradisi seperti ini dapat diteruskan. Dan tadi bila Prof Rash kata kita ada MSc 12 kita banyak melibatkan orang muda sebab masa MSc 12 tu sebenarnya first time kita buat online 100% conference tu. Saya dan tim MSc masa tu memang rasa macam cuak sikit lah sebab kita tak pernah buat online tapi rupanya it turn out that people really enjoy dengan tadi program in memoriam yang baru. Prof Rash kata tu ada demand pula dia minta buat lagi dan insyaAllah kita akan cuba tambah baik dari semasa ke semasa lah. So itu antara hasrat kita, maknanya selain daripada kita meneruskan apa yang kita dah biasa buat, kita akan cuba tambah dan kita kata memvariasikan program-program kita tu supaya dia taklah statik so that we are dynamic and tak mengurangkan apa-apa kualiti dari segi pelaksanaan program itu. Kalau saya tambah sikit lagi, memang tunggak tu dah ada. Dua tunggak besar tu pendidikan dan advokasi. Saya nampak mungkin dalam 5 tahun lah ke belakang ni, kita banyak juga ahli-ahli yang telah melakukan penyelidikan tetapi melalui persatuan. Jadi bila dia ada kerjasama antara universiti dan persatuan, ini meningkatkan lagi nilai tambah untuk ahli-ahli kita. Yang terakhir ni yang tadi Prof Siti sebut tu di bawah All Party Parliamentary Group Malaysia SDG tu. Because ini bermula sejak tahun 2020 saja. Jadi baru nak masuk 3 tahun dan kita lihat kita melibatkan PSSM terlibat lebih banyak kepada apa yang dipanggil impact evaluation. Kerana program ini dilakukan melalui Parlimen Malaysia dan pada tahun 2010 ada 10 kawasan parlimen terlibat. 2021 ni kita dah tambah lagi 20 kawasan. 2022 ni nak tambah tahun ni 25 lagi kawasan. InsyaAllah dalam tahun 2030 kita cover lah semua 222 kawasan parlimen tu. Dan ini bermakna ramai ahli yang kita ada projek-projek kecil di kawasan-kawasan ni dan yang pentingnya untuk kita adakan impact evaluation. Kita tak nak projek tu berjalan saja, kita tak tahu apa impaknya. Jadi ini kita nampak ini salah satu perkembangan lah untuk masa depan yang boleh dimanfaatkan oleh ahli-ahli di semua di serata Malaysia ni. Jadi ini satu perkara yang amat mencabar tapi at the same time sustainable dan juga dia amat menarik lah untuk kita jalankannya dalam masa hadapan ni Okay. Pada kita itu satu sumbangan PSSM lah manakala kepada stakeholders yang memberi dana, we help them to analyze on the return on investment ROI. Banyak jugalah ilmu baru dan kita harap macam Prof Rash kata, this project is sustainable dan PSSM akan selalu mengalu-alukan research collaboration daripada mana-mana pihak. Kemudian kita harap lebih ramai orang menyertai PSSM lah lepas ini. Okey.